Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam kuliah hands on bagi tajuk stress and strain. Kali ini kita ingin belajar tentang stres ataupun tegasan apabila dia bertindak di permukaan condong. Jadi sila refer muka surat 43 ya. Sila refer muka surat 43. Jadi katakan sekarang kita ada satu anggota yang dikenakan daya normal tegangan ya. Okey. Kita sekarang ada satu anggota dikenakan daya tegangan. Katakan satu permukaan tegak di sini. Kita labelkan sebagai Mn ya. Jadi kalau kita nak kira tegasan normal pada permukaan Mn, sama dengan P over A ya. A ialah luas satah atau permukaan ya. Jadi itu ialah tegasan normal yang bertindak pada permukaan tegak. Kali ini kita ingin kira kalau kita ada satu permukaan yang condong ya. Membuat satu sudut theta. Dan kita namakan permukaan tu PQ. Jadi untuk mengira tegasan normal dan tegasan Ricci yang bertindak di permukaan condong PQ, kita perlu kira dahulu daya normal dan daya Ricci di permukaan PQ. Jadi sekarang ini permukaan PQ kita. Dan sudut kita di sini. Daya kita adalah P. Jadi kalau kita nak cari daya normal dan Ricci di permukaan PQ, kita perlu kira daya ni. Ini ialah daya normal. Dan satu lagi daya Ricci, V. Jadi N ialah daya normal di satah ataupun permukaan PQ. Sementara V ialah daya Ricci di permukaan atau satah plane PQ. So daripada situ kita perlu kira daya N dan daya V. Jadi sudut theta adalah sudut di sini ya. Jadi saya tunjukkan sekarang. Kita sekarang ada permukaan condong, permukaan tegak ya. Sudut ini ialah theta. Jadi kalau saya buat satu garisan tegak satu lagi, ini ialah theta ya. Daya P kita ni, ini daya P ya. Daya P. Jadi sudut ni adalah 90 degree. Kemudian kita ada daya normal N. Jadi kalau kita kira sudut sekarang,
Sudut ni adalah 90 tolak theta. Daya N dengan permukaan Q adalah membuat sudut normal. Maknanya sudut ni adalah 90 degree. Jadi balance sudut ni adalah 90 tolak sudut ni. Jadi kalau kita kira, kita dapat theta. Ini ialah sudut di sini. Daripada situ kita sekarang boleh resolve ya. Daya kita ada daya N, kemudian daya Ricci P, ni daya P. Sudut kita berada di sini. Jadi kalau kita lukis vektor daya sekarang, inilah N, inilah daya Ricci, dan ini ialah resultant dia, iaitu daya P. Sudut sini 90 degree, sudut sini ialah theta. Jadi daripada situ kita boleh kira N dan V dalam sebutan P ya. Jadi N sama juga, daya normal pada permukaan PQ, N over P ialah cos theta. Jadi N adalah P cos theta. V pula, V divide P, kali ni kita dapat sin. Jadi V kita ialah P sin theta. Jadi sekarang kita dah dapat daya ya. Saya save ni dulu. Okey. Jadi kita dah dapat daya. Untuk mengira tegasan kita perlu satu lagi komponen, iaitu luas. Jadi ini ialah permukaan MN ataupun satah MN ya. Dan kita ada satah PQ. Sudut theta ialah sudut di sini. Katakan luas permukaan MN ialah A. Dan luas permukaan condong PQ ialah A1. Luas dia, itu luas. Jadi kalau kita tengok A divide by A1, ni ialah sudut normal cos theta. Jadi luas permukaan condong, luas permukaan PQ ialah A divide cos theta. Jadi daripada situ kita sekarang dah ada luas dan kita dah ada daya ya. Daya N, sila refer muka surat 44 ya. N kita telah kira tadi, P cos theta. Daya Ricci pula V P sin theta. Jadi sekarang kita boleh kira daya Ricci dan tegasan Ricci dan tegasan normal pada permukaan PQ. Jadi ini adalah permukaan PQ. Tegasan ni kita label dia sigma x prime. Sementara tegasan Ricci di sini sebagai tau x prime y prime. Itu ya. Sebab kita punya tadi, ini ialah arah tegasan Ricci kita ya. Tadi kita dah resolve tadi, P seperti ini, V ke bawah ya. V adalah ke bawah. Daripada situ
kita boleh kira tegasan ya. Jadi tegasan normal pada permukaan condong prime, sorry ini bukan P ya, ini ialah N luas permukaan condong, permukaan PQ ialah A1. N kita dah kira P cos theta, luas permukaan condong A divide cos theta. Jadi kita dapat PA cos exponent 2 theta. P over A ialah sigma X cos 2 theta. Kalau kita nak cari tegasan Ricci pula di permukaan condong, nilai ni sebenarnya nilai negatif ya. Kita punya nilai positif, ni dia ya, X, ini ialah Y, positif. Kita sekarang bertindak berlawanan dengan arah Y. V kita arah ke sana ya, itu ialah V negatif. Negatif V divide by luas permukaan PQ. V kita dah cari tadi ialah P sin theta. Luas A1 A cos theta. Jadi kita dapat P over A sin theta cos theta sama dengan sigma X sin theta cos theta. Jadi kita dah ada dua formula untuk mengira tegasan normal pada permukaan condong, yang ini, dan tegasan Ricci pada permukaan condong. Dua formula ya, ini formula ni dan formula di sini. Okey, kita dah derive formula untuk mencari tegasan normal pada permukaan condong, iaitu permukaan PQ. Formula ni. Dan juga tegasan Ricci pada permukaan condong, formula ni ya. Kita ada nilai negatif di sini. Okey, jadi sebelum kita gunakan formula-formula ni, kita ini ada tertinggal negatif ya. Negatif. Kita lihat pula convention ya. Pergi bahagian bawah muka surat 43 ya. Bahagian bawah. Tanda lazim ya. Yang pertama sekali ialah theta ya. Itu theta. Kita ingat, awak kena ingat theta diukur dari permukaan tegak ataupun daripada garisan tegak. Itu theta. Kalau tengok, jika theta lawan jam, kita ambil dia sebagai positif. So, kena ingat. Jadi sebaliknya, theta ikut jam sama juga negatif. Saya ulang sekali lagi. Untuk theta, kita ukur daripada permukaan tegak ataupun paksi Y. Jika theta tu kita berputar ikut lawan jam, dia adalah positif. Jika lawan jam adalah negatif. Jadi kalau untuk yang ini ialah positif. Maknanya kalau permukaan awak katakan condong macam ni, katakan sudut ni 50 darjah ya.
Inilah permukaan condong dia. Jadi kita kena ingat theta diukur daripada permukaan tegak. Jadi ini ambil permukaan tegak dulu. Jadi sudut ni ke sini adalah 40 darjah saja. Jadi itu kita buka ikut jam. Ikut jam theta adalah negatif 40. Jadi sekali lagi theta diukur daripada garisan tegak, dan jika berputar lawan jam adalah positif, ikut jam adalah negatif. Convention yang kedua ialah daya P ya. Daya normal pada permukaan tegak ya, daya ni. Ni ya. Jadi dia punya convention, jika jika menarik anggota atau tegangan, daya berada dalam keadaan tension, P sama juga positif. Jadi bila P positif, tegasan normal pada permukaan X adalah positif. Kita ada satu lagi keadaan. Kali ini daya dia menekan anggota ya. Jadi yang ini adalah positif. Kalau dia menekan anggota, dayanya adalah negatif. Jadi jika menekan anggota atau mampatan, anggota mengalami mampatan, P adalah bernilai negatif. Jadi sima X kita, tegasan normal pada permukaan X, juga turut negatif. Saya ulang sekali lagi, kalau daya tegangan, tegasan normal dikira positif. Jika daya adalah mampatan, tegasan normal adalah negatif. Kemudian kita ada tegasan normal dan tegasan ricih ya, pada permukaan condong. Ini permukaan kita ya, PQ. Ini ialah tegasan normal pada permukaan condong. Ini ialah X prime. Saya lukis semula ya sini. Inilah paksi X prime, inilah paksi Y prime. Kemudian tadi kita ada tegasan ricih ni. Itu ya. Sima X prime ialah tegasan normal pada satah condong ya, atau juga dinamakan sebagai
sata X prime. Jika menarik permukaan, maka X prime adalah positif. Jika menekan permukaan, sigma X prime adalah negatif. Kemudian kita ada tegasan receh pada permukaan condong tu, tau X Y prime. Ini ialah tegasan receh pada satah X prime, iaitu satah condong itu dalam ataupun pada arah arah Y prime. Tegasan receh di satah X prime dalam arah Y prime. Jadi convention dia ialah seperti ini ya. Kalau kita sekarang katakan ada tegasan receh ni, jadi di satu lagi permukaan yang selari, dia adalah berpasangan ya, supaya jumlah daya-daya dalam arah Y prime ialah kosong. Ini ialah paksi X prime, ini ialah Y prime. Barulah benda tu berada dalam keseimbangan ya. Jadi kita akan ada dua daya yang dipanggil gandingan ataupun couple. Jadi bila kita ada daya yang sama, itu daripada daya P ya, dia akan menyebabkan putaran ya. Dia akan menyebabkan couple ya, ataupun seterusnya moment. Moment ni akan bertindak seperti itu ya, mengikut dua arah daya ni ya. Jadi kalau tengok nota awak ya, muka surat 44 ya, tegasan yang terhasil akibat daya tu, daya NLV dia. Kemudian sigma X prime adalah positif kerana dalam tegangan, tau X prime Y prime adalah negatif kerana menyebabkan putaran ikut jam. Jadi kalau jika tau X Y prime berputar lawan jam, ini ialah positif. Itu ialah positif. Kalau berputar ikut jam, kita ambil tegasan receh itu, tau X prime Y prime negatif. Kalau yang ini arah dia berputar ikut jam ya, jadi nilai ini ialah negatif. Sebab tu bila kita kira tau X Y Y prime kita ada negatif ya, sigma X sin theta cos theta, sebab dia menyebabkan putaran ikut jam. Jadi saya dah tunjukkan convention dia, tegasan receh berdasarkan putaran daripada couple. Tegasan normal kalau tegangan atau menarik permukaan, sigma X prime ialah positif. Kalau menekan atau mampatan, sigma X prime ialah negatif. Sementara theta bergantung juga arah putaran. Jika putaran lawan jam adalah positif, theta putaran ikut jam adalah negatif. Kita sekarang lihat satu contoh. Contoh 2.19 muka surat 45 ya.
A prismatic bar with a cross section of 1200 mm squared is subjected to the compression forces 110 kN as shown in figure 2.43a. Determine stresses acting on the plane with a rotation of 25 degree with vertical axis. Draw the stress for the element theta equal to 25 degree and stresses for the others 4 surface, 4 planes. Jadi kita kena lukis tegasan pada elemen ni. Tegasan pada permukaan ni, permukaan ni, permukaan ni dan permukaan ni. Tegasan normal dan tegasan licin. Kita sekarang ada satu anggota. Kita ada daya mambatan kali ini 110 kN. Jadi daripada situ kita boleh kira sigma x P over A. Disebabkan P itu ialah daya mambatan, nilainya ialah minus, convert ke Newton exponent 3. E given by the question 1200. Jadi kalau kita kira dapat minus 91.67. Daripada situ kita boleh kira tegasan normal dan tegasan licin pada satah condong. Jadi satah kita ni permukaan tu dan sudut dia 25 darjah ya. Jadi kalau kita tengok tu, ini daripada garisan tegak dia berputar untuk mendapat garisan condong dalam putaran lawan jam. Jadi theta tu ialah positif 25. Bila kita dah tahu theta tu positif, kita boleh kira sekarang tegasan normal dahulu. Tegasan normal sigma x cos theta ya. Jadi kita dapat gantikan sigma x 91.67 cos 25 darjah ya, exponent 2. Kalau dikira dapat minus 75.3. So minus maknanya ini permukaan condong itu, sigma x tu bertindak sebagai menekan permukaan atau pemampatan. Tegasan licin pula, tau xy prime ada minus sigma x sin theta cos theta. Gantikan sigma x kita ialah minus sin 25 cos 25. Jadi kalau kita kira dapat, lihat nota awak, iaitu 35.1 Newton kedua ya. Tulis jawapan akhir patutnya ada unit. Jadi kita dapat positif. Ini permukaan kita. Nah ini elemen yang lain, permukaan yang lain dalam bentuk rectangular. Jadi tegasan kita positif, maknanya dia adalah memberikan putaran dalam arah lawan jam ya. Jadi kalau kita ada couple seperti itu, ini akan menyebabkan putaran lawan jam ya. Jadi lawan jam ialah positif.
Jadi itu ialah arah tegasan Ricci. Tegasan normal adalah mampatan 75.3. Jadi kita dah kira nilai tegasan normal dan tegasan Ricci pada satah condong. Sekarang kita nak kira pula tegasan normal dan tegasan Ricci pada permukaan yang bersudut tepat dengan permukaan condong yang pertama tu. Jadi saya save dulu. Kita permukaan yang pertama iaitu sudut sini ialah 25 darjah. Jadi sekarang kita nak cari satu lagi permukaan yang normal dengan permukaan tu. Jadi ini ialah sudut 90 degree. Jadi balance sudut ni ialah 65. Jadi theta bagi permukaan yang normal dengan plane yang pertama, ini ya, theta dia ialah 65. Tapi sekarang dia berputar daripada garis tekak ke situ ikut jam. Jadi nilai ini ialah negatif 65. Jadi sekarang kita dah tahu nilai theta bagi permukaan yang bersudut tepat dengan permukaan yang pertama 65. Jadi kita sekarang ingin mengira tegasan normal ni. Saya anggap dia tegangan. Ini ialah sigma y prime. Dan tegasan Ricci di permukaan berkenaan tau x prime. Label dia je. Kita punya paksi x prime macam tu. Ini ialah x prime, ini ialah y prime. Ini permukaan x prime, ini ialah permukaan y prime. Okey. Jadi kita terus gunakan formula kita. Sigma y prime sigma x cos theta. Sigma x kita dah kira peringkat awal minus 1.65 cos 2 negatif 65. Kalau kita kira, kita akan dapat minus 16.4. Kemudian tegasan Ricci pula minus sigma x sin theta cos theta minus 91.65 sin sudut dia minus 65 cos minus 65. Jadi kalau kita kira kali ini kita akan dapat minus 35.1. Yang lupa unit. Jadi kalau kita nak lukis sekarang, tu ni, ini ialah minus, maknanya mampatan 16.4. Ini pun 16.4. Ni minus, maknanya putaran ikut jam. Jam dia akan berputar seperti ini ya. Ni 35.1, bawah dia berpasangan arah berlawanan 35.1. Yang ini tadi kita dah kira sigma x prime kita ialah 75.3. 75.3.
Perkataan receh juga telah kita kira. Jadi sampai di situ kita telah menjawab soalan ni.